Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Ramadan. Okey. So alhamdulillah pagi ni kita bertemu lagi dalam sesi live. Okey, alamak saya nampak ada satu benda yang saya lupa tak tekan. Sekejap ya. Okey. So pagi ni macam mana anda semua? Macam mana dengan Ramadan anda? Macam mana dengan puasa anda? Macam mana dengan kali ni kita punya berbuka puasa kita? Sebab kita tak ke mana-mana, sebab kita ada kat rumah. Okey? Sebab kita ada di rumah, kita tak pergi ke bazar, tapi bazar tu datang ke rumah kita. Betul ke betul? Sebab saya sendiri pun ada dalam a few group bazar Ramadan online, COD punya group. So adalah ada orang ni post pagi-pagi baru lepas sahur dah post dah. Dah post dah juadah untuk berbuka puasa, dah suruh order dah. Dah minta untuk order untuk berbuka puasa sebab dia orang akan start untuk COD barang-barang tu, makanan-makanan tu pukul 3 ke atas. Pukul 3 dah ke atas tu dia orang dah start COD makanan tu lah. Tapi awal pagi dia orang dah hantar. Awal-awal pagi lagi, baru lepas sahur lagi saya tengok, alamak awal je. Okey, tapi tak apa, dia orang mencuba sebab kita tak tahu rezeki masing-masing. Betul ke betul? Okey. Sama juga dalam situasi kita. Dalam situasi kita sekarang ni, siapa yang nak beli rumah, dia ada rezeki dia masing-masing. So mungkin dia dah pergi tengok satu-satu rumah tu, dia dah suka, dah jatuh hati, tapi ada benda yang menghalang dia daripada dapat pinjaman untuk rumah tersebut. Faham ke faham? So maknanya rezeki rumah tu bukan untuk dia, mungkin untuk orang lain, ataupun Allah dah tulis dah rumah yang dia patut beli adalah rumah yang lain. It's not that house. Bukan rumah tu tak sesuai. Okey. Tapi kadang-kadang walaupun dia macam tu, kita nak kena prepare juga, kita nak kena standby juga supaya kita tak tersalah pilih rumah. Okey. So itu yang sangat-sangat penting, sebab once kita dah tersalah pilih rumah, walaupun Allah dah tulis, okey, you nak beli rumah tu Allah bagi, okey, tapi kalau you tersalah pilih rumah, pada masa akan datang mungkin you akan terjerumus dalam masalah kewangan yang sangat-sangat susah untuk nak selesaikan. So pagi ni siapa yang tengah follow saya punya live pagi ni, saya nak tahulah juga saya punya suara ni jelas ke, macam mana ke. Cuba komen sikit dekat bawah. Kalau jelas, cuba komen jelas. At least saya tahu saya punya suara tu jelas. Kalau gambar memang saya nampak. Okey. Okey. So alhamdulillah, pagi ni saya cuma nak share dengan anda semua macam mana saya boleh terbeli rumah pertama. Rumah pertama saya. Ayat pun terbeli kan. Alamak, macam mana ni? Dah terbeli. Lepas tu belilah. Okey. Saya memang betul-betul belilah. So cerita dia dia pada tahun tengok sampai tahun dah lupa dah. Sekarang 2020, so dia beli pada tahun 2018 macam tu. So tak lama, baru lagi. Okey. So macam mana saya boleh terbeli rumah tu? Siapa yang dah follow saya punya sesi live yang sebelum ni, kenapa saya jadi perunding hartanah? So dia orang dah tahu saya bekerja sebagai pegawai banker dalam untuk menguruskan housing loan, menguruskan personal loan. So macam mana? Alhamdulillah Azmil. Okey, terima kasih. Alhamdulillah jelas. Okey. So macam mana saya boleh terbeli rumah? Once saya dapat, sebab saya pun macam you all semua juga. So ada juga orang yang kerja bank ni, kalau you all tahu, sebenarnya orang yang kerja bank ni nak dapat permanent status tu is not very easy. Bukanlah semudah macam you masuk bulan ni, lagi 3 bulan you kerja, you akan dapat permanent. Tak, tuan-tuan, bukan. Okey. Bukanlah semudah bicara. Okey. So saya struggle dalam saya punya life dalam banking. So saya buat saya punya kerja sampailah satu level saya dah dapat permanent status. On that time saya kata dekat wife saya, jom saya nak beli rumah. Once saya dapat je surat mengatakan permanent status, terus saya kata jom saya nak beli rumah. Sebab benda tu saya ada kongsikan, saya sangat-sangat tekankan antara perkara yang sangat-sangat penting untuk you punya loan tu boleh lulus ataupun mudah lulus. Salah satu point dia adalah you punya status dalam pekerjaan. Kalau you punya status dalam pekerjaan tu masih kontrak, and then belum permanent, ataupun dia punya permanent tapi still ada probation dan sebagainya. So hi Ronald. Okay. So benda ni
menyebabkan you punya loan pun tak stable, you punya loan pun tak okay. So that's why saya cakap, once saya dapat je personal loan, once saya dapat je permanent status dekat bank, saya terus beli. Saya terus ajak wife saya untuk pergi beli. Jom kita pergi beli. Tapi tak adalah macam saya ajak pergi beli kacang tu, ataupun pergi beli roti canai. Sebab kalau you pergi beli roti canai, you beli kacang, you pergi kedai terus beli balik. Tak. Saya pun bukanlah memilih untuk membeli rumah baru. Sebab kalau you beli rumah baru, sebab kalau saya beli rumah baru masa tu, mungkin saya nak kena tunggu lagi setahun 2 tahun baru saya dapat duduk rumah tu. Satu. Nombor 2, saya mencari rumah yang harga mampu milik dan mampu untuk saya bayar. Sebab kalau saya fikir on kerayakan, itu satu cerita yang lain. Okay? Tapi kalau saya fikir pasal saya mampu untuk saya bayar, itu adalah satu benda yang lain. So saya mencari rumah yang saya mampu untuk bayar. That's why saya go on secondary market. Saya pergi kepada sub-sale punya property. So on that time, bila saya dah bagi tugas kat wife saya untuk cari rumah, memang berdesuk lah. Memang berdesuk. Dia pun memang betul-betul mencari. So sampai bila saya cakap, okay, just cari, nanti dah jumpa bagi tahu. Okay, so yang petang ataupun weekend kita pergi tengok. So memang betul, saya set masa tu. Dan satu hari tu saya balik macam biasa, balik kerja. And then masih sempat lagi, dia kata jom nak pergi tengok rumah kejap. Jomlah, saya pun bawa. Tapi cerita dia, saya pusing banyak tempat lah. Saya dah pusing banyak tempat, saya tengok banyak rumah. Okay, so bila saya tengok daripada luar, sebab saya dah biasa uruskan pinjaman orang, saya dah tahu macam mana keadaan rumah tu, sebab saya dah pernah masuk rumah orang lain. Cuma bila sampai satu tempat tu, dia ajak saya petang tu untuk pergi tengok tanpa ada alamat. Ni yang best ni. Apa maksud sub-sale property? Maksud sub-sale property ni adalah property secondary market. Secondary market ni adalah rumah yang dah ada orang beli sebelum ni, and then dia nak jual balik. So maksudnya bukanlah kita beli daripada primary market. Kita bukan beli daripada pemaju. Itu lebih mudah. So bukannya saya pergi jumpa pemaju, okey saya nak beli rumah saya nak beli lot ni. Tak, bukan. Saya bukan macam tu. Sebab saya mencari, ada a few sebab kenapa saya beli rumah sub-sale. So itu saya akan kongsikan nanti dengan anda semua. Sebab itu saya akan kongsikan dalam tajuk apa yang patut anda tengok untuk beli rumah sub-sale. Okay, so saya harap saya menjawab soalan Azmil tu. Okay, so kat mana tadi? Okay, so wife saya ajak pergi tengok rumah. Bila dia ajak pergi tengok rumah, masalahnya yang paling best adalah tak ada alamat. Kalau korang rasa macam mana? Dia cuma tahu nama taman je. Nama taman, gambar rumah. Gambar rumah pun nasib baik ada gambar rumah depan. Tapi sebabkan memang saya punya kerja dalam banking ni memang kita pergi cari rumah orang. Tapi memanglah kita pergi cari rumah orang tu ada alamat. Senang, saya dah set masa dengan dia. Saya nak pergi jumpa, saya nak pergi tengok rumah cik ni, ambil gambar dan sebagainya. So disebabkan memang saya dah familiar area situ, sub-sale ni kena cari broker. Okay, so maknanya bila saya dah familiar dengan area situ, saya pun bolehlah bawa, saya boleh pergi cari rumah tu just berpandukan nama taman dan juga gambar rumah. Okay. So Azmil, saya nak jawab soalan tu tadi. Maksudnya kalau nak cari sub-sale ni kena cari broker. Dia sebenarnya dalam bidang property ni dia ada macam-macam. Tapi yang paling you all kena cari adalah, yang pertama you all kena cari property agent. Kalau you beli under primary market dengan pemaju, memang you kena pergi terus ke pejabat pemaju tu. Ataupun you boleh cari property agent juga. Nombor 2, kalau untuk beli sub-sale, you memang kena cari property agent. Sebab property agent ni memang itu kerja dia. Kerja dia adalah, property agent ni bahasa dia property agent, perunding hartanah, real estate negotiator. Itu antara nama-nama yang biasa orang panggil. Sebab kalau kita cakap pasal broker dengan property agent, dua benda yang berbeza. Sebab broker ni dia tak berregister dengan mana-mana company. Maksudnya kalau kata kita membayar booking dengan dia, and then mungkin dia booking tu akan masuk kepada akaun dia sendiri. Tapi kalau property agent, so dia akan bayar booking tu kepada company itself ataupun lawyer. So itu lebih secure pada part pembeli. Bila kita nak beli sesuatu, kita nak bayar booking. Contoh macam saya cakap, kita beli rumah harga RM200,000. Bila kita beli rumah harga RM200,000, kita mesti akan bayar booking sedikit pada owner, supaya owner tu rasa selesa. So
lebih baik cari property agent. So kalau you nak betul-betul tahu property agent ni berdaftar ataupun tak, you boleh buka dekat website LPPEH. Itu nanti saya akan kongsikan macam mana you nak semak property agent ni berdaftar ataupun tak. Okey, boleh ke boleh Azmil? Okey? Thank you Ronakau. Cari license agent, betul. Okey. So sambung balik. Bila saya nak pergi cari rumah dengan wife saya ni, so dia bagi dia bagi taman, dia bagi gambar rumah, saya pun terjah je lah. Sebab saya tahu rumah kawasan situ, untuk rumah single story, dia cuma ada beberapa baris sahaja. So tak banyak. So saya pergi pusing sampailah saya jumpa rumah tersebut. So bila saya jumpa rumah tersebut, saya pun minta untuk tengok rumah tu. So bila dah tengok rumah tu, saya pun dah jatuh hati untuk beli rumah tu. Saya tak fikir banyak. Saya rasa macam okey, rumah ni macam okey. So apa yang saya buat? Okey, so apa yang saya buat adalah saya dapatkan detail rumah tu. Sebab saya dah pergi rumah tu, so saya dah tahu rumah tu macam mana, apa alamat dia, gambar dia. So saya ambil a few detail sedikit. So because of saya pun memang kerja bank, so apa yang saya buat adalah saya dah berconfirm berapa dia nak jual. Sebab kebetulan rumah yang saya beli tu adalah rumah yang direct dengan owner. Kebetulan okay? So bila saya macam tu, saya dapat detail alamat rumah dan sebagainya. So saya pun double check balik value dengan kawan-kawan saya. So bila saya dapat value dengan harga jualan tu tak lari jauh. So maknanya contoh, saya bagi harga rumah je lah, senang. Sebenarnya owner nak jual rumah tu pada harga 200,000. Okay? So value pada waktu tersebut adalah 200,000 juga. So pada waktu tu memanglah saya tak untung beli, tapi saya tak rugi kalau saya beli. Sebab saya beli sama dengan market value. Okey ke okey macam tu. So maknanya saya pun apa lagi, terus grab lah. Saya pun buat kerja saya. Saya terus prepare dokumen dan bayar booking semua. And then saya terus proceed untuk loan. Nak dipendekkan cerita, loan saya pun alhamdulillah selesai, tak ada masalah. And then saya pun buat urusan dengan pegawai, pejabat lawyer, tukar nama dan sebagainya. Dan saya pun duduklah dekat situ. Okay. So nak dijadikan cerita, saya nak bagi tahu kat anda semua ni. Sebab apa yang saya nak share ni adalah saya beli rumah tu tak untung, tak rugi. Faham tak? Saya beli rumah tadi tu tak untung tapi tak rugi. Kenapa saya cakap tak untung? Sebab saya beli harga rumah 200,000, market value pun 200,000. So tak untung. Tapi saya beli rumah tu tak rugi sebab dia jual 200,000, saya beli pun harga 200,000, tak rugi. Masalah sekarang ni, ada orang, sesetengah orang, bila dia beli harga rumah tu 200,000, market value semasa rumah tu adalah 180,000. So masa dia beli pun dah rugi. Faham ke faham? Dia kena top up pula lagi 20,000. Okay. Tapi saya beli tak untung tak rugi sebab saya beli 200,000, value pun 200,000. Tapi saya still untung selepas daripada 2 tahun. Anda rasa agak-agak lah kan? Agak-agak kurang lah kan? Berapa value rumah tu sekarang? Rumah teras 1 tingkat, 20x70, 3 bilik, 2 bilik air. Rumah tu sangat dekat dengan Aeon, Aircon Safe, McDonald, sekolah rendah, sekolah menengah. Okay. Access to highway lebih kurang dalam 10 minit. Okay. Agak-agak berapa dah? Tahun 2018. Sekarang dah tahun 2020. So agak-agak dah berapa value dia. So last saya check last year 2019, sebab saya bantu ada satu customer saya, dia nak jual rumah. Saya belum cerita lagi cerita dia. Okay. Dia nak jual rumah, saya bantu dia untuk jual rumah. Value semasa rumah dia, sebab rumah dia dengan rumah saya sama. Okay. Value rumah tu dah jadi 240,000. Okey ke okey? Just for the 2 years, value rumah dah naik 40,000. Setahun 20,000. Kita ambil average, setahun dah naik 20,000. Kalau 5 tahun? Okay. Kan? Nampak tak? So ini benda yang nak kena tahu, benda yang nak kena belajar. Okay. So itu saya punya apa yang saya nak sampaikan lah. So saya punya cerita tu, saya dah terbeli rumah. Macam itulah cerita dia, saya terbeli rumah. Itulah menyebabkan saya terbeli rumah tu, rumah pertama saya.
Okay, so Azmil, macam mana pula nak tahu market value? Property agent akan uruskan juga atau kita kena cari sendiri? Okay, so Azmil, as long as Azmil beli rumah tu, contohnya lah, okay, katakanlah you memang dah cari property agent. Sebab saya sendiri pun property agent sebenarnya. Okay, so as long as you dah deal dengan property agent tu, katakanlah Azmil berada dekat satu kawasan. Saya tak pasti Azmil dekat kawasan mana. Sebab saya memang fokus dekat area Ipoh, and then fokus dekat area Perak. Okay, so katakanlah Azmil beli dekat satu kawasan rumah yang Azmil nak beli. So Azmil dah search dekat mana nak cari rumah-rumah yang ada. Satu. Lepas tu dekat mana nak cari property agent ni. Okay, so once you dah jumpa dengan property agent ni, so you cakap dekat dia you punya kelayakan pinjaman, you punya rumah macam mana you nak cari, rumah harga berapa you nak cari. So dia akan tolong you cari rumah-rumah tersebut. Satu. Nombor dua, dari segi value, biasanya property agent ni ataupun real estate negotiator ni, dia mesti akan semak dulu berapa value yang terkini untuk rumah tersebut sebelum dia jual. Saya punya job, saya punya kerja adalah saya akan semak dulu value rumah tu. Maknanya sebelum daripada saya jualkan rumah tu, so saya punya first task saya adalah untuk semak dulu. Saya akan semak dulu value rumah tersebut. Lepas tu baru saya akan berbincang dengan owner macam mana kaedah dia. So saya akan terangkan kat dia, kalau dia nak jual over market value apa jadi, kalau dia nak jual below market value apa jadi. So apa dia punya tahap dia. Sebab saya pernah share, cuba cari rumah below market value, satu. Ataupun nombor dua, cari rumah yang mana owner terdesak nak jual. Okay. So saya tak nafikan dekat Kuching Sarawak memang rumah agak mahal sedikit. Even rumah baru ataupun rumah subsale sama je. Sebab saya pun ada kawan dekat sana, dia kata memang nak dapat rumah yang 200-300 ribu tu macam susah. Okay. Cuma kena, tapi biasalah benda ni sebenarnya kalau kata dia dekat dengan town, dia property value tu akan cepat meningkat. Okay. Tapi kalau dia jauh daripada town, mungkin harga masa you beli tu tak mahal sangat, tapi untuk dapat value dia naik dalam masa setahun 2 tahun tu sangat lambat. Itu satu benda lah. So dari segi untuk property value tu, market value, you boleh tanya dengan agent tu. So dia boleh explain dekat situ. Okay, saya harap dapat menjawab soalan tu, insyaAllah. Okay, so bila saya dah terbeli rumah tu tadi tu, saya dah duduk 2-3 tahun. Okay, then value dia dah naik. Tapi tak adalah saya terfikir nak jual lagi, sebab rumah tu satu je saya ada, belum lagi tambah. Okay, sebab saya banyak bantu ramai orang untuk membeli rumah. Instead of saya banyak bantu untuk saya punya klien-klien, customer-customer untuk beli rumah, ataupun dia ada rumah dia nak jual balik. Okay, so itulah cerita saya setakat ni. Apa yang saya nak ceritakan, macam mana saya boleh terbeli rumah. Sebenarnya sebelum saya nak terbeli rumah, sebab saya tunggukan saya punya permanent status tadi tu, sebelum tu saya dah standby dah. Saya dah standby deposit, saya dah standby dokumen, everything saya dah standby. So bila saya dah standby everything, saya just tunggu permanent status je, pak, saya pergi cari rumah, saya terus submit loan dengan member, dengan kawan-kawan sendiri, saya support diorang. Okay, sebab walaupun saya kerja dekat banking, saya still ada member dekat kawan bank, dekat bank-bank lain, sama je. Okay, okay, so saya harap apa yang saya share dengan anda pagi ni sangat memberi inspirasi. Sekurang-kurangnya anda terinspirasi untuk membeli rumah. Okay, sebab kita nak beli rumah ni, dia kadang-kadang dia sampai waktu yang kita nak beli tu, kita tak duga, kita tak sangka, tiba-tiba nak beli lah. Pada waktu tu mula gelabah, sebab dokumen tak tahu, deposit tak cukup lagi, duit tak tahu berapa nak pakai. Okay, so that's why saya cakap benda-benda ni saya sangat-sangat nak share dengan anda semua. Saya sangat-sangat nak bantu anda untuk capai impian anda untuk beli rumah pertama. So macam sangat-sangat penting. So apa yang saya boleh bantu, join grup nak beli rumah. Dalam grup tu saya akan share dengan anda semua. Saya akan share dengan anda semua step dengan proses-proses untuk membeli rumah pertama. Even nak beli rumah yang kedua sekalipun, saya akan share macam juga. Okay, so insyaAllah saya rasa perkongsian saya pagi ni setakat ni dulu. Saya akan teruskan lagi berkongsi dengan anda. Terima kasih Azmil atas soalan-soalan tu. Memang sangat membangun, sangat mantap soalan tu. Saya suka soalan-soalan tu. So insyaAllah saya akan terus berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan macam mana nak beli rumah.
Okay, so insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.